اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 58, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jahil lebih anbiya, para nabi atas malaikat, dan jahil seseorang dengan lebih martabat anbiya atas malaikah, dan umpamanya tiada merosakkan iman. Kerana As-Suyuti ada menyebut daripada Subki, dia ambil daripada Imam Subki, bahawasanya jikalau diam seseorang seumurnya diam, tak ada terlintas di hatinya, tak ada di pegangan pada melebihkan anbiya, para nabi atas malaikah, para malaikah, nescaya tiada ditanya lagi di hari akhirat. Dan jahil seseorang dengan lebih martabat kedudukan anbiya, para nabi, lebih ni atas malaikah, dan umpamanya itu tiada merosakkan imannya. Sebab apa? Ni di antara perkara yang tidak wajib tahu, tetapi disunatkan kita tahu. Jadi terdahulunya yang wajib kita i'tiqad, di muka surat 57 tu, hak wajib kita i'tiqad ni, wajib ni, hak wajib kita i'tiqad, selebih-lebih makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebih makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turutan pula kepada ulul azmi, turun kepada rasul-rasul, turun kepada nabi-nabi, turun kepada malaikah, turun kepada sahabat Nabi. Tetapi kalau seseorang jahil, tak tahu dan tidak berpegang antara anbiya, nabi-nabi dengan malaikah ni lebih anbiya, tak tahu, hak ni tidak merosakkan imannya. Hak wajib kita kena bertahu dan berpegang Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama. Kemudian hak turutan detail tu, hak tu tidak menjadi kewajipan. Antara nabi-nabi dengan malaikat ni, nabi lebih lagi. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hak tu kita wajib berpegang. Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih makhluk. Kemudian antara nabi-nabi yang 124,000 orang ni dengan para malaikat ni, tak tahu dia. Lebih nabi lagi daripada malaikat, termasuk malaikat Jibril.
Nabi mana ni? Nabi hok 124,000 ni. Yang mana? Yang ramanya Nabi, bukan Rasul. 124,000 orang hok naik pangkat Rasul 313 je. Daripada seramai-ramai Nabi 124,000 orang, yang naik pangkat Rasul hanya 313. Nabi-Nabi yang bukan Rasul ni lebih afdal daripada malaikah, termasuk Jibril, Mikail. Sebab malaikah yang paling lebih Jibril, Mikail. Ulama berkhilaf pula antara Jibril dengan Mikail ni mana nombor satu. Kebanyakan ulama Jibril nombor satu, Mikail nombor dua. Ada setengah pandangan mengatakan Mikail nombor satu, Jibril nombor dua. Ada ni. Jadi selebih-lebih malaikat Jibril, tetap lebih Nabi hok 124,000 orang yang hanya Nabi tak naik pangkat Rasul. Oh gitu Nabi hok ramai-ramai ni, lebih daripada malaikat Jibril lagi. Dak tahu kitanya jahil. Tidak merosakkan iman. Kemudian dan jahil seseorang dengan lebih martabat Nabi atau malaikah, dan umpamanya itu tidak merosakkan iman. Nak turun pula. Kita sahabat-sahabat ni, kita hanya berpegang sahabat ni lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih malaikah dengan sahabat? Tak tahu kitanya. Hal ni pun sama. Tidak merosakkan iman. Kerana kita ni kan malaikah lebih dari sahabat. Pandangan yang muktamad, malaikah lebih daripada sahabat ni, malaikah urasaul malaikah, ketua malaikah yang 10 tu je. Ketua malaikah 10 tu lebih daripada sahabat. Bukan semua malaikat. Lepas daripada malaikat ketua 10 tu, terus turun kepada sahabat. Sahabat ni pula terutang dia macam mana? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lepas tu sahabat yang lagi baki 6 orang yang wajib syurga jadi 10 orang. Sahabat yang semayang 2 kiblah, bermula dengan kiblah Baitul Maqdis, bertukar pada kiblah Baitillah. Susunan dia sahabat yang menyertai perang Badar, sahabat yang menyertai perang Uhud, sahabat yang terbabit dengan bai'atul Ridwan. Tu turutan ni jahil juga. Ini tidak merosakkan iman. Ada ni. Sebab apa? Sebab ni di antara yang hanya sunat kita mengetahui, bukan wajib. Kata tidak, banyak kita tak tahu turutan ni. Hak kita wajib berpegang tu tetap dah. Selebih-lebih makhluk Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tetap dah tu. Turutan tu. Kan panjang bicara ni kan. Cuma dah kitab ni pun pendek lagi ni. Tak lengkap lagi dalam kitab ni. Hak dalam kitab Pati Faridah tak lengkap ni pun kita tak tahu pun. Tahulah sahabat tu lebih. Turutan dia. Turutan Khulafaur Rasyidin lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada. Walaupun ada juga pandangan ulama antara Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali, mana lebih? Itu adalah pandangan yang dhaif, mengatakan lebih Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Tapi tak naik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu tetap dah. Nombor 1, nombor 2. Kemudian nombor 3 tu Sayyidina Uthman ke Sayyidina Ali, memang dia lah pandangan. Tapi pandangan yang kebanyakan Sayyidina Uthman nombor 3, Sayyidina Ali nombor 4. Tapi ada pandangan dah tak nombor 3 Sayyidina Ali, nombor 4 boleh Sayyidina Uthman. Syiah, tu Sayyidina Ali dulu lagi dah daripada Sayyidina Abu Bakar lagi. Itu Syiah. Syiah yang tidak ekstrim. Sayyidina Abu Bakar lebih, tapi lebih Sayyidina Ali. Kita kat situ. Syiah hok melampau kok. Sayyidina Abu Bakar tu kafir terus. Lagi melampau Syiah ni,
malaikat Jibril salah wahyu. Diperintah wahyu pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Digi wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah orang. Oh, dia kata malaikat Jibril salah orang. Oh, ni lagi ekstrim ni kafir ni. Allah Taala memerintahkan malaikat Jibril beri wahyu pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi digi salah pilih kepada turunkan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah hak kafir lah. Jadi Syiah hak yang pertengahannya lebih Sayyidina Ali daripada sahabat yang lain. Tapi sahabat yang lain lebih Sayyidina Ali. Kita ahli sunnah tidak. Sayyidina Ali memang lebih lah. Sebab apa? Menantu Nabi, sepupu Nabi, adik angkat Nabi, berapa lapis nak cerita kedudukan Sayyidina Ali ni. Tapi tetap yang paling lebih adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, barulah turun pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian susunan ni turun pada sahabat yang wajib syurga lagi baki 6 orang. Ekah dalam kitab Fatih Faridah pun terkadang kita tak berapa nak tahu. Tak apa nak tahu. Kemudian turun pula kepada sahabat-sahabat tu pula. Setakat dalam kitab Fatih Faridah ni sahabat je. Sahabat tak sama pula. Sahabat hak semayang 2 kiblat tak sama kelebihan dia. Ni sahabat di kalangan muhajirin dan ansar. Ansar yang beriman dengan Nabi pada permulaan. Awal-awal lagi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, memang mereka sembahyang 2 kiblat. Sebab di Mekahnya sembahyang kiblat menghadap Baitullah dan menghadap Baitul Maqdis. Tapi Mekah dah apalah menghadap Baitul Maqdis. Sebab Nabi akan menghadap Kaabah dan menghadap Baitul Maqdis. Keadaan tempat di Mekah ni. Nabi menghadap Baitul Maqdis, tapi Nabi hadap dengan Baitullah tengah. Jadi mana Baitullah ada tengah, tapi Nabi hadap ke Baitul Maqdis. Sampai di Madinah tak boleh buat gitu. Kena hadap Baitul Maqdis, Kaabah tak ada. Ni Nabi jadi mari cerita nak pada Baitullah turun ayat tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Muhajirin yang hijrah dengan Nabi di semayang Mekah menghadap Baitul Maqdis, kemudian di Madinah menghadap Baitullah. Dan juga Ansar yang di awal masuk Islam dengan Nabi pun sama. Sebab permulaan Nabi duduk di Madinah, Nabi menghadap Baitul Maqdis, puak-puak sahabat Ansar pun menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah berpindah kepada Baitullah Kaabah. Ni sahabat ni pula tak sama pula. Hak perang Badar, hak menyertai perang Uhud. Kita dah tahu juga ni jahil, tidak merosakkan iman. Kerana Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah ada menyebut hak berkaitan dengan orang yang jahil, tak tahu lebihnya martabat nabi-nabi walaupun bukan rasul atau malaikat. Imam As-Suyuti menyebut daripada Subki, Imam As-Subki rahimahullah. Jadi Imam Suyuti ambil daripada Imam Subki, yang mana kedua-dua imam ini bermazhab Syafi'i fiqh dia. Bahawasanya jikalau diam seseorang seumurnya tak ada terlintas di hati, tak tahu dan tidak berpegang langsung pada melebihkan anbiya atas malaikat, pada lebihnya para nabi walaupun bukan rasul, hanya nabi 124,000 orang, lebih atas malaikat, tak pernah terlintas dalam hati dia sama hidup. Tak tahu kerana jahil, tak tahu pun. Nescaya tidak ditanya lagi di hari akhirah, tak kena soal di hari akhirah. Hari akhirah ni bila ni? Bermula daripada alam barzah. Itu hari akhirah. Hari akhirah bermula daripada alam barzah. Hari akhirah ni hari kesudahan. Hari akhirah, hari akhir. Apa dia akhir? Kesudahan lah. Kita sebut hari akhirah ni, kita faham mana? Hari akhirat masyarah, itu hari akhirat tu. Satu laginya hari qiyamah. Qiyamah ni kita nampak tiup sangka kali yang pertama
dihancurkan langit dan bumi. Itu hari kiamat. Bukan gitu? Ha? Dadak kita ni sebut kata hari akhirat, syurga neraka. Badan ni. Hari akhirat termasuk mahsyar lah. Termasuk mahsyar. Akan dihimpun di hari akhirat tu daripada mahsyar. Ada persoalan, ada hisab, ada mizan. Ada pembalasan syurga dan neraka di hari akhirat. Tu akhirat kita panggil. Tapi kalau sebut hari kiamat, kiamat itulah tiup sangkakala yang pertama oleh Israfil tu, yang menghancurkan langit dan bumi. Atau kiamat kita. Tu mana? Apa makna kiamat? Hari akhirah, hari kesudahan. Hari kiamat. Apa dia qiyam? Tak tahu qiyam. Kita pasti tahu qiyam. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyam berdiri. Kan gitu? Qiyam. Rukun qiyam. Rukun berdiri. Dia apa dia? Qiyamah. Qiyamah ni asal makna berdiri selepas tiup sangkakala yang kedua. Bangkit berdiri, dihimpunkan di mahsyar dan berdiri di hadapan Allah pada masa hisab. Itu qiyamah, berdiri. Berdiri ini selepas tiup sangkakala kedua. Bukan qiyamah tu tiup sangkakala pertama. Qiyamah ni berdiri selepas tiup sangkakala yang kedua. Senggang antara tiup sangkakala pertama dan kedua 40 tahun. Jadi selepas tiup sangkakala kedua barulah berdiri daripada alam barzah atau qiyamah. Asal makna dia gitulah. Kemudian berdiri di hadapan Allah pada masa hisab, iaitu qiyamah. Tapi kita sebut qiyamah, kita fahamnya tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Dia hari akhirah ke, hari qiyamah ke, yaumiddin ke, tu dia sama je lah. Hari akhirat pun sama, hari kiamah pun sama. Bukan hari akhirat mahsyar sahaja. Hari akhirah ni, hari kiamah ni bermula daripada hari kesudahan, bermula daripada yang pertamanya hari kesudahan masing-masing dengan kematian. Itu secara khas. Secara umumnya hari kesudahan dengan makna berakhirlah perjalanan hari dengan tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi, dihancurkan langit dan bumi, tak ada dah hari. Tak ada dah lah. Sebab matahari dan bulan tak ada dah. Matahari diletakkan dalam neraka untuk menambah seksaan pada ahli neraka. Jadi maknanya tak ada dah. Hari tak ada dah. Dipanggil hari kesudahan. Itu hak umum lah. Hak khasnya hari kesudahan, hari mati. Kesudahan hari dah, berakhir dah hari hidup atas dunia dengan mati, atau hari akhirat. Jadi bila cerita bab tidak lagi disoal pada hari akhirat ni, tidak disoal di alam barzah. Itu persoalan sebab ulama berkhilaf apakah yang disoal di alam barzah. Kata setengah pandangan disoal sekalian yang berkait dengan pegangan. Ada setengah mengatakan disoal setengah daripada perbicaraan bab pegangan. Tapi soal yang pertamanya ada soal sekalian persoalan bab pegangan. Jadi bab ni kena soal ke tak? Ada soal ni. Ada soal. Sebab ni tak wajib ni. Tak soal. Tapi dalam bab pegangan lain akan disoal sekalian persoalan dalam bab pegangan. Sebab tu bab pegangan ni kena ngaji molek, kena kemah molek, akan disoal di alam barzah. Persoalan yang ia adalah berkaitan dengan pegangan akan disoal sekalian. Tapi soal tak ni? Tanya tak antara para anbiya dan para malaikah mana hak lebih? Tak disoal. Ni tak disoal. Mana kalau lah tak pernah terlintas di hati sama hidup. Sebab apa? Sebab jahil tak tahu pun. Lebih Nabi lagi daripada malaikah. Walaupun malaikah Jibril sekalipun tak pernah terlintas di hati. Sebab apa? Tak tahu langsung. Tidak merosakkan iman.
Sebab ini bukan di antara yang wajib kita ketahui, yang wajib kita berpegang. Tapi maknanya tak lengkaplah kitanya. Dalam kitab Fatih Faridah ni kecil je. Kalau kira ringkas mudah je, tak payah mana. Cuma kitanya setakat sahabat lebih, malaikat lebih, nabi-nabi lebih. Dah, nabi dengan malaikat mana lebih? Tak tahu. Malaikat dengan sahabat mana lebih? Tak tahu. Tapi lebihlah. Nabi lebih, malaikat lebih, sahabat lebih di sisi Allah. Ada lebih-lebih ni takkan sama darajat. Mana lebih nabi dengan malaikat? Tak tahu pun. Mana lebih malaikat dengan sahabat? Tak tahu pun. Itu tidak akan disoal pada hari akhirat. Mujurlah. Sebab apa? Memang kadang-kadang tak mengaji molek tak jumpa. Yelah kita belajar juga kitab-kitab tauhid yang lain, tapi terkadang tidak dibicarakan. Sebab apa? Sebab tak wajib. Gitu je lah. Sebab tak wajib. Sebab tu tidak dibicarakan. Tapi kitab Fatih Faridah ni alhamdulillah lengkap. Termasuk hak tak wajib ni pun didatangkan juga. Hak wajib kita i'tikad, selebih-lebih makhluk Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selebih-lebih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Titihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa titih? Keturunan. Kalau kita panggil kok titih bari, bukan titih bari, titih bari, ataupun ni susur galur ke apa? Titih bari, susu galur. Faham? Ni kita tahu tak titih bari kita? Titih bari kita. Ayah tahulah ayah tu. Toki tahulah. Sebab IC ayah ada bank. IC ayah ada bank kan? Tahulah nama Toki. IC Toki tak ada di kita. Toki kita bank. Kita ni titih bari, susu galur, setakat Toki je tau. Kenapa Toki pun tak tahu juga? Tak, dia kadang-kadang ni tak tahu ke macam mana, tak tahulah. Kan dia masa nak talqin tu kan, nak tahu nama mak, nak tahu nama mak. Kadang-kadang anak cucu tak tahu pun nama mak kepada mak dia ataupun tok dia. Tok meninggal, anak pun tak tahu mak kepada mak tu nama apa. Apa? Mengigah. Tanya orang tua-tua. Dah kan orang dulu kan panggilan gitu je kan. Nama tu kadang-kadang nama lain, panggil lain orang dulu. Ni kadang-kadang ni. Mana nama mak kepada mak. Nama mak kepada nek kita, tok perempuan kita. Nek kita tahulah, tok perempuan tahu nama. Mak dia nama apa? Tak tahu nama mak dah. Susah sekali. Tanya orang tu, tanya orang ni. Orang tu ramai dah mati. Orang ni jawab nama Ning, orang ni jawab nama Ning. Nama pun tak sama dah. Sebab apa? Dia nama duduk situ nama lain, duduk sini nama lain. Panggilan lain pula. Gimana? Kita tahu Tok, Nek, Tok Ki, Tok Nyang, nama-nama. Itu pakat. Mana kita ni setakat mana? Titih bari, susu galuh kita tahu. Hak ni titihnya, titihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titih bari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita ni di kitab Fatih Faridah ni disesadah membicarakan ni
4 rukun iman. Dia last kalinya akan bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Dia akan bicara nanti berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Dimulai pembicaraan muka nakir, tanya dalam kubur. Ada permulaan bicara rukun iman yang terakhir, iaitu rukun iman yang kelima. Rukun iman yang terakhir nombor 6, rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, dia masuk dalam pembicaraan sifat qudrah iradah. Pembicaraan sifat qudrah iradah masuk di rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan qudrah, beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah. Itu rukun yang pertama. Berarti rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Nabi asingkan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, pada rukun yang lain daripada rukun iman pertama? Sebab di sini ada penekanan asing. Walaupun qada dan qadar itu berkait dengan qudrah dan iradah, sudah masuk di rukun iman yang pertama, tapi penekanan asing Nabi letak nombor 6 pula sebagai rukun iman yang suku daripada yang sebenarnya qada dan qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab apa? Sebab nak fokus qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang nyata sekarang. Hak qada qadar ni lah yang paling banyak terpesong. Semayang bang tak tinggal, tapi bab qada dan qadar tak luluh. Berpegang dengan akidah-akidah yang terpesong, bukan lebih malang ada orang yang berpegang dengan akidah yang kafir. Terpesong qada qadar ni ada dua. Satu terpesong yang khilaf pada kafir. Sama ada kafir, imam tidak sah, ataupun akidah yang dosa besar, akidah bid'ah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Dan ada terpesong dalam bab qada qadar ni tanpa tahap kafir ijma' ulama. Orang Islam bersembahyang, berpuasa, zakat, haji tidak sah sama sekali, bukan tak nak terima saja. Tidak sah, kena qada kembali sembahyang, puasa, zakat kena bayar semula, haji kena pergi Mekah semula. Kalau terpesong dalam bab qada dan qadar, hak siapa tahap kafir ijma' ulama orang Islam. Kalau hak terpesong dalam bab qada dan qadar yang khilaf pada kafir, hak tu atas pandangan dak kafir itu sahlah sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jelas nyata sekarang, sehingga kan yang ceramah agama pun boleh ceramah dalam bab qada dan qadar yang sangat jelas, yang sangat nyata, terpesong. Diperdengarkan rakaman terpesong ni kepada tuan-tuan guru, baba-baba, mereka dengar tu mulak mata-mata. Apa? Macam mana dia ni? Sebab suara sudah dikenali. Dengar suara, tuan-tuan guru, baba pun kenal siapa yang bercakap ni. Sebab orang masyhur. Dengar-dengar, salah ni memang salah terang-terang, tak payah ngaji banyak pun. Sebaliknya, malang diperdengarkan kepada hak orang agama, hak ustaz-ustaz. Dengar, salah kat mana? Tak tahu pun salah pula dah. Ni. Hak salah terang-terang, salah atas darat, tiba-tiba diperdengarkan kepada ustaz-ustaz hak ngaji agama tinggi juga. Salahnya kat mana? Saya dengar tak salah je. Ada benda. Hak tu dengar, baba dengar ni tak terkata dah lah. Sebab apa? Sebab orang yang sangat dikenali. Salah pula, salah yang besar dah. Memang salah terang-terang dah. Cuma salah tu tahap mana? Khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir, bukan kafir ijma' ulama. Tapi ada ulama kata kafir dah. Daripada setengah ulama kata tak kafir dah sebesar, tapi akidah ni memang akidah yang terpesong. Jelas nyata.
Dahlah yang kemukakan tu orang lebih. Yang tukang dengar pula ni tak tahu pula di mana salah. Orang agama. Dalam bab apa? Rukun iman yang keenam. Beriman dengan malaikat, baik. Beriman dengan kitab rasul hari kemudian, baik. Qada-qadar ni. Betul, Nabi asingkan qada-qadar yang sebenarnya masuk ke rukun yang pertama, Nabi letak di rukun iman yang keenam. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, bukan hanya Nabi asingkan, Nabi ulang amil dan muta'allaq dia. Ini kalau ngaji ilmu nahwu, Nabi bersabda hak rukun yang keenam sebab ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman ya Muhammad, cerita akan daku daripada iman. Nabi pun jawab, antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan huruf atau dengan waw, wa malaikatihi, dan malaikat, dengan mana dan engkau beriman dengan malaikat, wa kutubihi, dan dengan sekalian kitab, yakni engkau beriman dengan sekalian kitab, wa rusulihi, dan sekalian rasul, dengan makna dan engkau beriman dengan sekalian rasul, wal yaumil akhir, dan hari kesudahan, yakni engkau beriman kesudahan. Yang keenam, Nabi tak kata wal qadri, Nabi ulang waktu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nampak tak beza? Hak lain Nabi atas dengan waw sahaja, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wal qadari, sama tak? Nabi kata waktu mina bil qadari. Amil dan muta'allaqnya diulangi kembali. Balaghahnya hadis Nabi SAW satu penekanan. Walaha kalau sama, wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Tak, Nabi ulang waktu mina bil qadari. Cukup dah. Waktu mina bil qadar, cukup. Maknanya kalau kita kata tegak wal yaumil akhiri wal qadar, cukup. Tapi Nabi ulang waktu mina bil qadari. Nabi badalkan pula dengan khairihi wa syarrih, baik iman dan ta'ah qadar Allah, jahat wa syarrih, jahat kufur dan maksiat qadar Allah. Nabi perjelaskan baik dan jahat. Tapi ramai orang aliran agama, perkara jahat bukan qadar Allah. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, tak ada iradah di situ, ada ilmu saja. Hak ni terang-terang terpesong. Nabi badalkan untuk mentaudih, menjelaskan baik daripada Allah, jahat kufur dan maksiat daripada Allah. Bukan orang awam yang berpegang perkara jahat bukan datang dari Allah, orang agama pun. Sebab tu Nabi asingkan rukun ke-6 di rukun yang lain, walaupun sudah masuk di rukun pertama. Benda Nabi tekan pula waktu mina bil qadari. Nabi sambung pula khairihi wa syarrih, baik dan jahat. Ini saya pernah sebut dalam satu program dalam radio yang penteraskan agama, bicara bab rukun iman yang ke-6. Dibicarakan baik buruk, baik buruk. Buruk tu masa tu Covid, masa tu PKP. Buruk ni mana? Penyakit Covid. Buruknya mana? Kita kena PKP. Tu buruk. Sampai ke sejam tu je buruk. Khair wa syarrih itu tak sebut sepatah pun. Jahat, kufur dan maksiat sepatah pun tak sebut selama sejam. Tajuk memang kenal dah. Maknanya bila diberi tajuk ke kenang ni, dia kena buat persiapan lah untuk membicarakan. Persiapan dah tu.
Baik buruk, baik buruk. Buruk Qawi, PKP, buruk hidup miskin ataupun atau buruk tu. Ada tak sebut jahat, kufur dan maksiat? Tak ada. Bahkan ada orang secara terang-terang, mana mungkin Allah mengqadakkan kejahatan? Mana mungkin kafirnya Firaun qada Allah? Mana mungkin kafirnya Abu Jahal qada Allah? Kalau Firaun, Abu Jahal kafir qada Allah, lepas tu Allah pun mana Firaun? Pun neraka. Allah pun mana Abu Jahal? Pun neraka. Kenapa pun neraka? Kerana kafir. Kafir mari mana? Mari dia qada Allah. Mana mungkin gitu? Zalim kalau Allah buat gitu. Dia terang-terang. Ni orang Melayu kita ni. Macam mana nak perbetulkan orang Melayu kita ni? Orang jahat pun qada Allah juga orang Melayu kita. Orang Melayu bukan orang beriman. Ni kita orang agama ni. Ustaz-ustaz kita ada di sini ni. Macam mana kita nak perbetulkan fahaman orang Melayu? Perkara jahat pun datang dari Allah Ta'ala dalam ceramah ni. Dan dia bercadang nak buat satu program nak memperjelaskan salah faham akidah orang Melayu ni. Perkara jahat qada Allah. Tapi tak ada program tu. Tak buat pun. Terang-terang. Terang-terang. Dah kalulah Firaun tu kafir qada Allah, Abu Jahal tu kafir qada Allah. Lepas tu Firaun tuan pun mana? Abu Jahal tuan pun mana? Neraka kekal. Mari mana? Mari daripada qada Allah yang mengqadakkan Firaun kafir sampai ke mati, Abu Jahal kafir pun mati. Zalim kalau tuan buat gitu. Orang mengqadakkan kafir, tuan bubuh neraka pula. Mana keadilan Allah gitu? Mana mungkin? Pasti perkara jahat bukan qada Allah. Ceramah terang-terang. Ada ni. Hak khairihi wa syarih, hak rukun yang kena baik jahat tu. Gibat lain setiap usaha lagilah berat Lepas tu Nabi asingkan hak rukun yang keenam tu. Walaupun sebenarnya maksud dari rukun pertama, rukun yang terakhir sebenarnya ada kitab Panci Faridah kita nanti baru bicara bab rukun iman yang kelima yang terakhir. Dan qada dan qadar panjang dibicara sifat iradah. Perkara jahat qada qadar bicara di sifat iradah. Kan iradah dahulu kan bicarakan perkara jahat qada dan qadar. Bersalahan Mu'tazilah. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Kemudian didatangkan pula apa hukum kita menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah, nisbah percakapan hukumnya haram. Lepas tu panjang bicara pula bila perkara jahat tu qada Allah, kita wajib redha. Kita wajib redha. Dan juga kita haram redha. Macam mana pula ni Panci Faridah kita dahulu. Panjang masih bicara sifat iradah. Perkara jahat, kufur dan maksiat kita wajib redha dari sudut qada Allah. Kita haram redha dari sudut ikhtiar usaha seorang hamba memilih kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan. Kena bagilah tu. Tapi ini bicara dan kita bicara di bawah sifat iradah. Mana bicara pula qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Hak baik Allah qada serta redha, hak jahat Allah qada serta Allah tidak redha. Kenapa Allah mengqadakkan perkara jahat yang Allah tidak redha? Kalau Allah tidak redha, jangan qadakkanlah. Jangan duk tanya kerjaan Allah. Ni payah akal ni. Perkara jahat Allah redha ke tak? Kufur Allah redha ke tak? Innallaha la yarda bi'ibadihil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang kufur. Tak redha. Tapi kufur hambanya Tuhan yang qada. Tapi Tuhan tak redha. Sebab apa? Ahli sunnah qada dan redha Allah tidak berlaziman. Hak baik Allah qada serta redha, hak jahat Allah qada serta Allah tidak redha. Kenapa Allah qadakkan perkara jahat yang Allah tidak redha? Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Tapi kau akal kok payah lalu. Gimana? Hak bicara dahulunya. Wajib redha perkara jahat dari sudut ikhtiar usaha, dari sudut qada Allah. Dari sudut ikhtiar usaha haram kita redha. Kita semua perkara kita wajib redha belaka.
Itu sifat mahmudah. Dan kitab Penawar bagi hati sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah yang ke-10 ingat akan mati. Sifat mahmudah yang ke-9 redha dengan sekalian qada Allah. Kita redha. Ada ni. Qada yang baik, qada yang jahat, qada yang manis, qada yang pahit, kita redha. Macam sekarang ni, kita redha. Apa yang Tuhan qadakan, kita redha. Dan kalau redha, kenapa banyak persoalan? Persoalan dalam bab syariat dan bab zahir. Redha ni dalam bab batin. Ada ni. Kena bagi pula situ. Contoh. Anak kita buat perangai pelik-pelik. Semayang pun payuh. Kita redha. Sebab apa? Qada Allah. Tapi dari sudut pilihan dia, kita kena marah. Tadi kata redha. Kerana anak kita tak semayang, qada Allah. Redha dari sudut qada. Dari sudut syariat, tak semayang tu ikut usaha dia. Maka haram redha, wajib kita kena marah. Sama macam sekarang, redha tetap redha. Persoal tetap persoal. Itu dalam bab zahir. Bukan redha mana kita berdiam diri, bukan. Redha dalam bab taat batin akan qada Allah. Hak zahir pula kita kena bicara bab zahir. Bab syariat zahir kena bicara kok lain pula. Ni kadang-kadang tukar belaka ni. Tuan qada dah naik, Tuan redha lah, Tuan pilih dah tu. Tuan pilih belaka. Naik kat mana-mana pun Tuan pilih belaka. Naik kat mana-mana pun Tuan pilih belaka. Semuanya ikhtiar Tuhan belaka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan mula Tuhan engkau yang Muhammad menjadikan ia barang yang ia kehendak, yang ia pilih. Tuhan jadikan ni semua hak Tuhan kehendak, Tuhan pilih. Pilihan Allah Taala belaka. Naik siapa pilih Allah Taala belaka. Naik kerajaan Israel pilihan Allah. Naik kerajaan Amerika pilihan Allah. Naik kerajaan Firaun Namrud pilihan Allah. Tapi kehendak dan pilihan Allah tidak berlaziman dengan redha. Redha Allah bab lain pula. Ni pun kadang-kadang cuka cemaking sekali. Orang agama juga tak reti. Memang semua tu pilihan Allah. Zahir kita yang memilih. Hakikatnya semua pilihan Allah. Apabila kita buat pilihan, ialah kita buat pilihan. Hakikatnya pilihan Allah. Kita buat pilihan, kita berdoa kepada Allah sebelum buat pilihan. Kita memilih, terkadang betul, terkadang salah, gitu je lah. Tapi apa yang kita pilih, itulah pilihan Allah. Kehendak dan pilihan Allah tidak berlaziman dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena letak bab pegangan satu, bab taat batin redha kepada Allah satu, bab zahir macam mana pula. Kena letak molek biar faham agama Islam, iman dan ihsan, kena faham molek. Tak faham jadi cakap cemaking. Salah menyalah, memang ada salah menyalah. Berarti menyalahkan takdir Allah, tidak menyalahkan takdir Allah, menyalahkan pilihan dan perbuatan manusia. Kita menyalahkan perbuatan anak kita. Ni semua kerana kesalahan kamu lah ni. Contohnya, kita menyalahkan anak kita. Yang anak kita buat tu bukan takdir Allah. Takdir Allah. Kita mengsalahkan takdir Allah, bukan. Kita mengsalahkan pilihan anak kita kepada benda yang salah. Salahan tu hakikatnya qada Allah, takdir Allah. Kita redha tu. Tapi kita mengsalahkan dari sudut pilihan. Mana salah menyalah ni berlaku lah. Tapi bukan berarti menyalahkan takdir. Takdir Allah wajib kita imani, ada hikmah belaka. Yang Allah pilih pasti terbaik. Mudah-mudahan. Yang Allah pilih, yang Allah kehendak, baik, jahat, perkara yang manis, perkara yang pahit, semuanya pilihan Allah. Allah memilih pasti terbaik. Allah memilih pasti ada hikmah. Terbaik ataupun tidak, tengok pada jalan syariat, betul ke tak betul.
Kalau kita nak pilih, nak kira terbaik di sebuah syariat, kalau kita nak kira terbaik di sebuah dunia, tengoklah dari segi dunia macam mana. Dunia diakui oleh semua terbaik di sebuah dunia, di sebuah akhirat. Kan dia terbaik ni ada belaka. Macam kita, anak kita ni terbaik sebab apa? Dia belajar paling tinggi, gaji paling besar, tu terbaik di sebuah dunia. Anak ni hak terbaik ni sebab apa? Dia ngaji agama, sangat soleh, terbaik di sebuah akhirat. Kita boleh letak belaka tu. Tapi apa yang berlaku semuanya pilihan Allah Ta'ala. Anak kita berjaya dunia, dapat pangkat besar dunia, kehendak dan pilihan Allah. Terbaik di sebuah dunia. Ni anak ni ngaji tak tinggi mana, tapi dia bak ngaji agama, dia bak amat ibadah, soleh, sangat-sangat soleh, pilihan Allah juga. Ini terbaik di sebuah akhirah. Gitu. Yang terbaik di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka yang bertakwa. Itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak Tuhan kehendak atas dunia ni kehendak belaka. Baik Tuhan kehendak, jahat Tuhan kehendak, manis Tuhan kehendak, pahit Tuhan kehendak, qada belaka. Ada hikmah belaka. Itu je. Lepas tu apa yang Tuhan qada pada kita, mudah-mudahan terbaik dunia dan akhirah, mudah-mudahan. Tapi panjanglah pembicaraan, sebab terkadang terbaik dunia, akhirahnya gagal. Sekarang ni pula agamanya terbaik, tapi dunianya gagal. Sebab apa? Ditindas, ditekan oleh musuh-musuh agama atas dunia ni kan. Terkadang memang terbaik sebab ikut jalan agama, tapi dunia tak berjaya. Sebab apa? Sebab dunia sekarang dikuasai oleh orang kafir. Jadi kalau nak ikut jalan agama, penekanan dia banyak, maka tak berjaya ni sebuah dunia, akhirahnya berjaya. Ada yang dunianya sangat berjaya, tapi agamanya macam mana? Dikesampingkan. Begitu je lah. Tapi terbaik yang sebenar, akhirah. Tapi kalau kita nak matlamat dunia, kita kira nilai kod dunia. Macam tadilah, anak ni yang terbaik. Kenapa kita kata dia terbaik? Sebab dia belajar paling tinggi, gaji paling besar, duit bulan-bulan paling banyak. Itu terbaik. Kan gitu? Mana anak terbaik? Hak paling banyak duit tiap-tiap bulan. Sampai masa terlantar, hak ni hak tak pernah menitah. Pula dah. Tak ada dah. Hak terbaik sebenar, hak tepi rumah tu. Tak tu, hak tu memalukan keluarga, belajar dak tinggi, kerja kapung je, tapi dianya orang-orang yang berilmu dan soleh, tapi tak pandanglah. Sebab apa? Sebab duduk tepi rumah je. Sebab masa dia terlantar, hak mana pula yang dia kata terbaik? Hak ni, hak tepi rumah ni. Hak ni hak basuh berok dia apa semua ni. Hak dulu terbaiknya lu hak duk KL tu, nikah pula dengan pasangan anak orang besar-besar, hak tu terbaik. Sabar masa gitulah. Terbaik-terbaiklah pandangan mana, dunia, akhirat. Tapi kita berpegang qada Allah, ada hikmah dia belakang. Itu je. Kita redha, kita sabar. Tapi bab zahir kita kena jalan macam biasalah. Bab zahir kena jalan macam biasa. Jadi dalam kitab Fatih Pariran dia akan akhiri dengan pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Jadi ni dia masuk kepada titih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk pula kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara pula isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara berkaitan wajib pelihara kuliah yang 6, panjang ni. Bicara bab murtad, bicara sebab murtad, macam mana hukum pada orang murtad, orang bid'ahnya macam mana. Kemudian bicara bab taubah. Dia bicara bab taubah. Taubah ni bicara dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Bicara bab taubah apa semua, barulah bicara bab kematian. Taubah bukan bicara tauhid. Taubah bukan bicara akidah. Taubah ni bicara taat batin.
Dan kita pernah bagi hati sifat mahmudah yang pertama taubah. Taat batin. Dia bicara bab taubah. Bicara bab rukun taubah. Kalau dosa bergantung manusia pula rukun taubah yang keempat. Cuma dalam ni tak ada je. Ini taubah daripada dosa kerana meninggalkan kefarduan. Tapi didatangkan rukun taubah 3 perkara. Kemudian taubah ni apa hukum taubah? Wajib bersegera walaupun dosa kecil sekalipun. Habis bicara taubah barulah bicara bab kematian. Makhluk kesemuanya binasa. Kemudian roh kemudian daripada mati. Tajuk dia Munkar Nakir menanya dalam kubur. Orang mati dalam kubur situasi dia macam mana? Hari akhirahnya macam mana pula? Sampailah akhir bicara neraka, di akhir dengan syurga, habis kitab. Sebab kitab Fatih Faridah ni membicarakan lengkap ke-6 rukun iman. Lengkap bicara ke-6 rukun iman, tapi di akhir dengan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang ke-6 masuk pada rukun iman yang pertama. Jadi hak titih baris keturunan Nabi yang kita akan baca semula lah. Dan wajib kita i'tikad bahawa Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab, Quraisy, dan namanya Muhammad, dan ayahandanya nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian datang pula bawah tu, dan bondanya Aminah binti Wahb bin Abdi Manah bin Zuhrah bin Kilab. Sampai kepada Adnan. Di antara yang wajib kita ketahui dan kita beriktikad, bukan hanya nama Nabi, nama ayah Nabi apa, nama mak Nabi apa, dan nasab. Dia panggil nasab, keturunan ni, titik baris Nabi ni kena tahu sampai ke Adnan. Tapi ini berkhilaf di kalangan ulama. Ada wajib kata kena tahu sampai ke Adnan, ada kata wajib tahu sampai ke sampai ke Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tak apa dah, situ tak apa dah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim. Sekatu cukup. Ada setengah mengatakan kena tahu sampai ke kilab. Kena tahu sampai ke kilab. Sebab apa? Sebab di kilab lah berjumpanya sebelah ayah Nabi dan sebelah ibu Nabi. Jumpa di kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Berarti di kilab. Sebab apa? Sebab mak Nabinya Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jumpa di kilab. Jadi sekurang-kurangnya tahu titih baris mak ayah Nabi ni sampai ke kilab. Sebab apa? Sebab jumpa belah ayah belah mak, jumpa di kilab. Ada setengah pandangan tak boleh berhenti di kilab, kena berhenti di Adnan. Sebab kilab sampai ke Adnan sama dah lah. Sebelah Aminah pun, belah mak Nabi pun sama, sampai ke Adnan. Itu wajib. Kata setengah pandangan, setengah pandangan sunat. Kalau wajib lelah kita. Tak lelah kita ni. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ke Abdul Muttalib pun tak tahu dah. Toki Nabi Abdul Muttalib tak tahu. Lepas tu Muttalib bin kena tahulah bin Hashim. Sebab Nabi kita Bani Hashim. Ada ni. Lepas tu belah mak Nabi. Belah mak Nabi pula. Sekat mana kita tahu? Aminah binti Wahbin. Kata je. Ke Aminah aja. Binti tak tahu. Ayah pada ibu Nabi. Aminah binti Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kan? Boleh siapa Kilab? Dalam sekarang siapa Kilab dah apa dah. Sebab jumpa Abdullah dan Aminah di Kilab. Ni hak. Doa kita ni wajib kita i'tikad ni. Hak wajib kita i'tikadnya yang pertama, nama Nabi kena tahu, ayah Nabi kena tahu, mak Nabi kena tahu. Kemudian Nabi ni orang Arab, wajib kena i'tikad.
Wajib kena i'tikad. Itu wajib tu. Nabi ni bangsa apa? Tak tahu kok bangsa apa. Ke bangsa Melayu? Siap. Wajib kena tahu bangsa apa. Bangsa Arab. Arab ni Arab mana? Arab Quraisy. Quraisy ni anak cucu siapa? Anak cucu Hashim. Kau kan tahu gitu. Mana gitu. Lepas tu bing sampai ke Adnan tu hok tu molek lah sangat-sangat kita tahu. Tapi sekurang-kurangnya sampai ke Hashim, sampai ke Kilab. Apa dah setakat tu. Tapi semoleknya sampai ke Adnan. Anak Nabi kena tahu berapa orang anak Nabi. Kena tahulah anak Nabi berapa orang. Isteri Nabi berapa orang, kena tahu. Kan anak Nabi kan ada dalam nasyid kan. Anak Nabi ada dalam nasyid. Cuma anak Nabi ni setengah mengatakan wajib kena tahu. Tapi pada muktamad mengatakan sunat. Sunat kita tahu. Bukan hanya tahu anak Nabi. Kena tahu pula dia punya apa? Dia punya tertik dia. Tertik kena tahu. Anak pertama, anak kedua. Kena tahulah. Anak pertama Qasim. Anak kedua Zainab. Anak sulung Nabi Qasim lelaki. Barulah pergi pada Zainab, pergi kepada Raqiyah, pergi kepada Fatimah, pergi kepada Ummu Kalsum, pergi kepada Abdullah, barulah pergi pada Ibrahim, anak Maryah Al-Qibtiyah. Mana sayugianya nanti akan bicara nanti. Setengah tu wajib, tapi bagi muktamad sunat lah. Mana sayugianya kita tahu bukan hanya tahu bilangan anak. Bukan hanya tahu bilangan anak. Dan nasyid tu kata mana? 4 perempuan 3 lelaki ke 3 lelaki 4 perempuan. Nasyid tadi kan anak Nabi 3 lelaki 4 perempuan. 4 perempuan 3 lelaki gitu lah. Tapi kena tahu juga dia punya tertik kena tahu. Hak mana anak sulung? Mana kita? Anak sulung Qasim, Sayyiduna Qasim. Barulah Raqiyah, barulah pergi pada Zainab, Raqiyah, Fatimah dan Ummul Kalsum. Cuma Fatimah Ummul Kalsum ni ulama berkhilaf. Mana hak adik, mana hak kakak. Fatimah bongsu perempuan ataupun Ummul Kalsum bongsu perempuan. Itu ulama berkhilaf ulama antara bongsu perempuan ni. Tapi hak bongsu laginya Abdullah. Itu bongsu lelaki anak kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi anak Khadijah radhiyallahu anha, sulungnya lelaki, bongsunya lelaki. Sulungnya Qasim, bongsunya Abdullah. Hak Ibrahim, Sayyidina Ibrahim tu, itu bukan anak Khadijah, itu anak Maryah Al-Qibtiyah. Mana? Mana 3 lelaki 4 perempuan. 3 lelaki 2 lelaki anak Khadijah radhiyallahu anha, sulung dan bongsu. 4 perempuan tu duduk tengah antara Qasim dengan Abdullah. Betul pula Ibrahim anak Maryah Al-Qibtiyah. Tak payah mana sebenarnya kalau kita ambil kira. Tapi pada muktamad tak jatuh hukum wajib. Kalau hukum untuk jatuh hukum wajib, banyaklah berdosa kita. Banyak tak tahu kitanya. Hak titih baris ni pula ni. Setakat mana yang wajib kita tahu. Kalau sampai ke Adnan memang kena ni beli itulah, beli ni poster tu, poster rebuh dinding. Dah hadap tu je. Tu tengok situ je. Dah cerita lain lah. Tu tengok tu. Bing sampai ke Adnan. Kan ni? Titih atau dia panggil nasab. Nasab ni keturunan. Titih baris susu galuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.